This promenade on both sides of the riverbank was built by the state government as part of the beautification and became one of the tourist attractions in Malacca. It is also popular among the locals and often used for recreational area. This promenade runs from Taman Rembah Jati all the way to the estuary of Malacca River. Dari jeti Taman Rempah di sebelah kanan, pengunjung akan dapat melihat satu perkampungan Melayu yang telah wujud sejak awal tahun 1920-an dan diberi nama Kampung Morton bersempena dengan nama pesuluk jaya tanah pada masa itu, iaitu J.F. Morton. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab serta memainkan peranan yang penting dalam menempatkan dan mengumpulkan penduduk-penduduk sekitar Bandar Melaka ke perkampungan ini, yang mana tapak Kampung Morton dahulunya adalah satu kawasan paya. Menurut sejarah, kaum lelaki kampung ini bekerja sebagai menadir, iaitu orang yang mengendalikan perahu kecil atau nadir bagi mengangkut barang dari kapal atau tongkang, manakala kaum wanita pula menyiap daun pucuk lipat untuk dibuat rokok. Kini Kampung Morton juga dikenali sebagai Museum Hidup, yang mana kerajaan negeri dengan kerjasama penduduk kampung berusaha untuk mengekalkan cara hidup dan tradisi serta reka bentuk rumah seperti asal. Segala kerja pemeliharaan dan pemeliharaan rumah-rumah tradisional ini ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. In 200 meters on your right from the Taman Rempah Jati, you will see a marine village called Kampung Morton, which was named after the local land commissioner, J.F. Morton. He was a well-respected man and played a very important role in settling residents in this village, which was once a swampland. This village has existed since the early 1930s. Today, Kampung Morton is known as one of the historical assets of the state government. The village residents and state government of Malacca have come together to preserve the tradition, way of life, and agriculture. These preservation and restoration efforts are fully financed by the state government. Jambatan Kampung Morton terletak rumah Villa Sentosa. Rumah ini telah dibina pada awal abad ke-20 dan kini telah dijadikan sebagai museum persendirian oleh pemiliknya, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. Di sini para pelawat boleh melihat koleksi pakaian, tenunan Melayu, perabot dan berbagai jenis senjata lapis. Masuk adalah percuma. On the right of the Kampung Morton Bridge, you will see a house that was built in the first quarter of the 20th century. This house is now known as Sentosa Villa and has been converted into a museum by the owner, Datuk Haji Hashim bin Datuk Demang Haji Abdul Ghani. In this villa, visitors will find his private collections of clothing, marine weaving, furniture, and weaponry from the era. Ladies and gentlemen, admission is free. Di sebelah kanan sungai ini juga, tidak berapa jauh dari Villa Sentosa, terletak rumah Melayu asal. Rumah Melayu asal ini dibina dengan berkonsepkan limas pada tahun 1922. Salah satu keunikan rumah ini ialah separuh pembinaannya yang tidak menggunakan paku, tetapi pasak untuk menyambungkan cerucuk-cerucuk kayu dan lantainya diperbuat dari batang nibong. Not too far from the Sentosa Villa is an authentic Malay traditional house, which was built in the Lima style in 1922. One of the unique features of this house is that it was partially built with wooden pegs and no nails witness. Interesting, isn't it? Di sebelah kiri sungai, pengunjung boleh melihat tumbuhan jenis pokok kayu bakar. Kawasan ini merupakan habitat kepada tumbuhan tersebut dan kerajaan negeri telah mengambil langkah-langkah penjagaan
bagi dikekalkan tumbuhan ini, memandangkan ianya membantu menghalang hakisan tebing sungai dari berlaku. On the left side of the river, you can see the growing of mangrove trees. This area is a natural habitat for these species. The state government has taken the initiative to preserve these trees as they help to prevent erosion of the river. Di penghujung Kampung Morton terletaknya Pasar Besar Bandar Melaka. Pasar ini telah beroperasi antara tahun 1960 hingga tahun 1990 dan kini telah berpindah ke lokasi baru iaitu di Bachang. At the edge of the Kampung Morton was once the main market of Malacca. Today, the market has been relocated to a new location in Bachang. Jalan Tun Ali pada sebelah kanan sungai ini dahulunya ialah tapak lama hentian bas ekspres yang kini telah dipindahkan ke Melaka Central. Tapak ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman tema. 3 tarikan utama di taman tema ini ialah Ferris wheel, pirate ship dan rumah hantu. On the right side of the river is Jalan Tun Ali. This area was utilized as an interstate bus terminal before it was shifted to Malacca Central in 2004. Today, this area has been converted into a recreational park for the public. Among the attractions are the Ferris wheel, pirate ships, and haunted house. Terdapat panggung wayang lama Cafe yang telah beroperasi dari tahun 1960 hingga tahun 1990 dan sekarang dikenali sebagai panggung bangsawan. Jambatan yang berada di hadapan adalah Jambatan Old Bus Station. After the recreational park on your left, you will see an old cinema, the famous Cathay Cinema. This cinema operated from 1960 to 1990. Now the cinema has been converted to a theatre hall called Panggung Bangsawan. Bertentangan dengan panggung bangsawan ini terletak Dewan Hang Tuah. Dahulunya Dewan Hang Tuah digunakan sebagai Dewan Persidangan dan Dewan Mesyuarat Kerajaan Negeri. Tetapi kini kawasan berhampiran Dewan Hang Tuah telah dimajukan dan dikenali sebagai Hang Tuah Mall. Opposite the Cathay Cinema is Hang Tuah Hall, which was used as a session hall and meetings for the state government many years ago. Today, the area surrounding Hang Tuah Hall has been developed rapidly and has become one of the busiest areas in Malacca. It is now called Hang Tuah Mall. Jambatan yang terletak berhampiran Dewan Hang Tuah adalah Jambatan Hang Tuah. Jambatan ini dihiasi dengan lampu-lampu hiasan bagi menceriakan pemandangan waktu malam. The bridge located near Hang Tuah Hall is known as Hang Tuah Bridge. This bridge has been decorated with colorful lights which brighten the riverscape and give a beautiful scenery at night. Selepas melepasi Jambatan Hang Tuah, di sebelah kiri ialah kawasan riadah yang telah dibangunkan oleh kerajaan negeri. Ianya dikenali sebagai Air Pancut Berirama. Manakala bersebelahannya pula adalah fasad terawal Bandar Melaka yang dikenali sebagai Kampung Jawa. Ia telah beroperasi dari tahun 1940 hingga tahun 1960. Ketika itu terdapat hampir 50 buah bot nelayan diletakkan di sini dan bot-bot ini membekalkan hasil tangkapan laut seperti ikan untuk jualan di pasar. After the Hang Tuah Bridge, on the left, the state government has built a recreational area that features a rhythmic water fountain. During nighttime, visitors can enjoy a spectacular light cruising and musical display. Beside this recreational area is one of the earliest marketplaces known as Kampung Jawa. This market has been in operation since 1960. Back then, fishermen boats would wharf here daily, supplying fresh fish to the market stall. Di sebelah kanan sungai, di sebalik deretan kedai, terletaknya Masjid Kampung Ku. Masjid ini adalah antara masjid terawal di negeri Melaka dan tertua di Malaysia yang dibina pada tahun 1728. Pada tahun 1892, struktur bangunan masjid telah diubah dan diperkukuhkan lagi dengan batu bata. Dibina masjid ini adalah kombinasi pengaruh dari gugusan Kepulauan Melayu, Sumatera dan juga China. Behind the rows of shop lots on your right is the Kampung Ulu Mosque. This mosque was built in 1728 and it is one of the earliest mosques built in Malacca.
It is also one of the oldest mosques in Malaysia. In 1892, the basic structure of the mosque was renovated and reinforced with bricks. The architecture of the mosque features the combination influence from China and throughout the Malay Archipelago. Melepasi Masjid Kampung Hulu, di sebelah kanan sungai, terdapat deretan rumah kedai yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencantikkan lagi pemandangan kawasan ini. Di sebelah kanan terdapat bangunan yang penuh dengan lukisan-lukisan mural yang dilukis oleh pelajar-pelajar IPTA dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Budaya Malaysia. After the Masjid Kampung Hulu is a row of shop houses that has been remodeled to face the river, thus beautifying the riverscape. You can see on the buildings on your right, beautiful mural was painted by the local college students in collaboration with the Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia. These murals portray the diversity of races and culture in Malaysia. Melepasi deretan rumah kedai, di sebelah kiri para pengunjung ialah Padang Biru. Padang Biru ialah titik pertemuan beberapa jalan seperti Lorong Hang Jebat, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba dan Kampung Jawa. Di kawasan ini juga para pengunjung dapat melihat beberapa batang pokok melaka. Having passed the row of shop houses, ladies and gentlemen, we have come to Padang Biru, which is on the left. Padang Biru is a meeting point of several routes such as Jalan Hang Tuah, Jalan Laksmana, Jalan Bunga Raya, Jalan Bandar Kaba and Kampung Jawa. Selepas melepasi Padang Biru, terdapat deretan kedai-kedai yang telah diubah suai menjadi kafe, pusat jualan cenderhati serta internet kafe bagi kemudahan para pelancong. Di sebelah kanan sungai terletaknya perkampungan masyarakat Baba dan Yun. Kedai-kedai di sini menjual berbagai barangan cenderhati dan barangan antik. Right beside Padang Biru, you'll see a row of old buildings that have been converted into cafes, craft and souvenir shops, and internet cafes for the benefit of the tourists. To the right of the river is the Baba and Yuna village. Here you will find many shops selling various souvenir items and fascinating antiques. Di sebelah kiri sungai, melepasi deretan kedai, ialah kawasan Jam Besar. Kawasan ini adalah antara kawasan tarikan pelancong. Memandangkan di sini juga terletaknya bangunan merah. Para pengunjung boleh melawat hampir ke semua muzium-muzium yang terdapat di Melaka, memandangkan kesemuanya berada di kawasan ini. On the left of the shop houses is the clock tower area. This is the major tourist attraction as the Dutch Stadhuis or Red Building is located here. Tourists will be able to cover almost all the museums in Melaka as they are all situated within this area. Melepasi kawasan Jam Besar, iaitu tapak Bastion Middle yang merupakan sebahagian daripada tembok kota Melaka yang dibina pada abad ke-16 dan bersebelahannya adalah sebuah gudang lama yang suatu ketika dahulu ialah tempat simpanan barang-barang yang diniagakan di jeti para Aswar. Kini, bangunan ini telah diubah suai menjadi pusat pelancongan di mana terdapat restoran dan pusat jualan cenderhati. Tetapi reka bentuk bangunan ini masih mengekalkan asal dan dinamakan sebagai desain. Passing the clock tower area, we are now come to the site of Bastion Middleborough. It is part of the wall of the Malacca Fort that was built in the 16th century. Next to the bastion is an old warehouse that was once used as a storehouse for goods traded at the Parambiswara Jetty. It has been restored and retained its original design. Today, it is known as the Wayside Building and has been converted into a tourist attraction. You may find several restaurants and souvenir shops right here. Pada hujung bangunan kisai terdapat replika kapal Flora di Lama
Ia adalah kapal Portugis yang telah karam di pinggir pantai Melaka semasa perjalanan pulang ke Portugal. Kawasan belakang replika kapal ini dinamakan Dataran Sungai Melaka dan para pengunjung boleh melihat satu lagi jeti Melaka River Cruise terletak di sini. Menara Taming Sari merupakan antara tarikan pelancong-pelancong yang melawat negeri Melaka. Ianya telah dibina oleh kerajaan negeri bagi menarik minat lebih ramai pelancong melawat negeri bersejarah ini. Menara Taming Sari ini boleh dilihat dari dalam Bot Melaka River Cruise. Towards the end of the quayside building is a replica of the Flora de la Mar, the Portuguese ship that planted on the shore of the Malacca beach on its way home to Portugal. The area at the rear of the ship is called Dataran Sungai Melaka, where you can see another Malacca River cruise jetty. The Taming Sari Tower is one of the newest tourist attractions built by the state government to attract more tourists to this historical city. The Taming Sari Tower can be seen clearly from the Malacca River cruise boat. Di hujung muara Sungai Melaka, Kerajaan Negeri Melaka telah membina sebuah empangan atau baraj. Empangan atau baraj ini dibina bagi mengawal kualiti dan paras air di Sungai Melaka. Dengan adanya kawalan paras air, bot-bot Melaka River Cruise dapat menyusuri sungai tanpa mengira waktu. Towards the edge of the Malacca River estuary is a dam built to control the water quality and water level of the river. As the result, boats cruising on the Malacca River can navigate easily at any time. Sekarang, kita akan berpatah balik ke Taman Rempah. Ladies and gentlemen, we are now turning back to Taman Rempah Jetty.